Sementara tu kita bersama-sama dengan Cik Muhammad Nizam bin Abdul Aziz, Timbalan Penolong Pengarah Pertanian Negeri Perlis. So Cik Nizam, ada apa-apa pesanan ke untuk Musim Harum Manis 2022 ni? Okey, pertama sekali nak minta yang berada di FB Live ni supaya share supaya ramai lagi yang boleh join untuk FB Live ni. Jadi untuk khusus pembalut ni sangat penting lah untuk kita jaga kualiti harum manis supaya siapa yang dengar khusus ni dia dapat tahu teknik dan juga kaedah membalut yang sebenar. Sebelum ni kebanyakan orang main balut lah, dia tak tahu kaedah ataupun teknik yang sebenar. Jadi hari ni kita ada pakar harum manis bawa semua, so ambillah peluang ni. Jadi share lah kepada petani-petani yang ada FB ni. Okay. Terima kasih kepada Encik Muhammad Nizam. Pendaftaran peserta telah pun selesai. So kita boleh mula kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum kita bermula, izinkan saya membaca doa memohon keberkatan Yang Maha Esa. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan khusus pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu, kurniakan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubung silaturahim, memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan hadap-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melakukan akan segala kebajikan, dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakan kami dengan ketakwaan dan indahkan diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang berusaha Encik Muhammad Nizam bin Abdul Aziz, Timbalan Pengarah Pertanian Jabatan Pertanian Negeri Perlis. Yang berusaha Puan Ceramah kita Puan Sharifah Azwani binti Intan daripada bahagian Pembangunan Industri Tanaman Negeri Perlis. Pegawai Pertanian Daerah Encik Yudi Henzan bin Mustafa, Tuan-tuan ejen pengembangan tanaman di kawasan. Syukur kita kepada Allah SWT dapat kita berjumpa pada hari ini untuk meneruskan kursus membalut mangga harum manis Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan juga peserta-peserta di dalam Facebook Live, hari ini kita adakan satu kursus untuk pegawai. Kali pertamanya di-livekan untuk hadapan pengusaha-pengusaha dan juga peminat-peminat harum manis Perlis. Sebenarnya pada tahun lepas kita dapat di plot harum manis di PIK ni, promosi harum manis, dan untuk tahun ni adalah kali kedua kita buat lebih awal lah untuk mengawalkan program dan progres masa harum manis di negeri Perlis. Jadi diharap tuan-tuan dapat invite rakan-rakan ataupun share kepada rakan-rakan Facebook yang lain lah di seluruh Malaysia, kerana kebanyakan peminat dan penggemar harum manis masih belum tahu 100% berkaitan dengan harum manis di negeri Perlis ini. Untuk pagi ini kita akan ada satu kursus
yang bertajuk Memangga Harum Manis Pelik yang akan disampaikan oleh Puan Syarifah Azwani binti Seintan. Dan satu lagi kursus yang akan disampaikan oleh Encik Farid lah. Okey, yang kursus yang pertama ni saya dengan ini menjemput Puan Syarifah untuk menyampaikan kursus beliau pagi ini. Dengan segala hormatnya silakan. Terima kasih Cik Safarin. Okey, seperti yang telah diperkenalkan oleh Cik Safarin dan semua dah kenal lah, kan? Okey, so dah siap ke belum? Pretest. Kan? Saya bagi 1 minit je lagi. Okey, ketik. Sudah, Cik Nizam terus kutip dah. Sudah. Dekat. Dekat, soalan senang je tu. Siapa dapat markah penuh tak payah masuk dah khusus. Dekat. Habis dah selenet, kutip. Nama tulis Amar Yusri. Amboi Yusri. Hafizuddin. Fahmi. Akman. Dan kita suruh Cik Nizam lah marking. Buat paper. Kan nak bagi Cik Yudi marking. Otak Cik Yudi tak ada eh. 45. Satu, dua, tiga, empat, lima. Betul 7 kan? 5 Izzuddin, 6. Lagi satu? Oh. Okey, Hafiz tak ada. Dah hantar Izzuddin. Ni kita kira orang lain lawan tampak. Okey. So, macam mana soalan? Okey ke tak okey? Kan? Okey. Saya banyak kosong je saya tengok. Benar. Okey, so kita kena mulalah dah. Okey, sebabnya ramai yang tak tahu. Betul? Alright. Makan ni. Larat ya. Okey. Hafiz. Okey, masalah utama dalam sebelum kita membalut harum manis ataupun kita kata masalah utama dalam industri harum manis kita. Apa dia? Pertama sekali masalah yang kita hadapi ialah buah dituai kurang matang. Betul? Tuan-tuan ada dengar dah isu ni sebelum ni? Ini adalah isu utama kita dalam industri harum manis lah. Buah yang dipetik kurang matang, buah yang dibeli oleh pengguna kurang matang, masam, tak manis. Nah? Keduanya ialah buah masih gugur walaupun dibalut. Betul tak? Kita main balut agak-agak je. Betul bila kita balut masih lagi luruh, gugur. Kat mana kat situ kita dah rugi dah kos. Sebab apa bendanya? Sebab kos membalut, berapa kupang lah ni kos membalut di kawasan? 2 kupang dia. Upah membalut 2 kupang, betul? Harga pembalut 23 sen dan 43 sen dah rugi. Bila kita balut buah tapi buah tu masih gugur. Nah, 43 sen dah rugi. Luruh. Okey. Sebelum kita membalut, sebelum kita kita mulakan sesuatu dengan buah mangga yang kita dah nampak dah di tangkai-tangkai tu. Okey, kita kena tahu macam mana buah harum manis tu membentuk. Dia ada dalam soalan tadi kan? Siapa jawab? Siapa boleh jawab? Saya tengok semua kosong lah tadi. Macam mana buah harum manis ni membentuk? Okey. Pertama sekali pembentukan putik buah bermula seminggu selepas entesis. Entesis tu apa? Fotosintesis. Pandai. Okey, boleh bagi markah tu Cik Nizam. Putik dikenal pasti berwarna hijau dan bersaiz 6 mm garis pusat lah yang kita kata kepala mancis. Kepala mancisnya bukan kepala lalat. Okey. Pada peringkat ni kita kata perkembangan buah harum manis ni daripada peringkat kepala mancis tadi sehinggalah boleh dituai. Graf dia adalah bentuk lekuk sigmoid. Ingat tak matematik moden kita baca 3/4? Ingat. Betul ke 3/4?
Yusri belajar tak? Takkan tak belajar matematik modern? At Mac yang option. Matematik modern wajib. Tak apa, nanti saya hantar masuk kolom tengok balik. Nah, bentuk dia adalah bentuk sigmoid. Sigmoid macam mana? Lengkung. Lengkung macam mana? Kau ni lah. Kau tu kan kau. Sigmoid adalah berbentuk S lah. Nama pun sigmoid. Bentuk S. Nah, tak lagi saya tunjuk graf dia. Okey, so corak pembentukan dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama, peringkat kedua dan peringkat ketiga. Okey, ni dia. Jawapan dia. Yang ni bukan saya buat. Yang ni ayah Fahmi buat. Patutnya Fahmi boleh jawab. Saya ambil je yang ayah Fahmi buat. Cik Razi buat dulu. Okey, berlaku minggu pertama sehingga minggu kedua selepas berputik. Di mana waktu ni kadar pembentukan buah sangat lambat, sangat perlahan. Betul tak? Daripada kepala mancis tu nak pergi jadi saiz anak jari tu cepat ke lambat? Kalau tengok hari-hari lambat lah. Apa tak besar-besar lagi buah ni kan. Saya tinggal. Tengok orang ni betul minggu depan, dari 2 minggu baru tengok. Besar kan. So tapi apabila kita buat pemerhatian, di peringkat pertama ni dia punya kadar pembentukan buah sangat lambat. Okey, lepas tu masuk peringkat kedua. Kadar pembentukan buah paling cepat ada di peringkat ni lah. Iaitu berputik, buah mengembang dan membesar. Di mana minggu ketiga sehingga minggu ke-8. Buah sangat cepat membesar. Dibantu oleh keadaan hujan macam kita sekarang ni. Buah lagi cepat besar Okey, so peringkat ketiga berlaku selepas 9 minggu. Di mana kadar kematangan dan pembentukan buah adalah perlahan lah. Tadi sangat perlahan, yang ni perlahan. Yang peringkat kedua tu yang cepat. Faham? Pembentukan ataupun pembesaran buah terhenti selepas 10 minggu. 10 minggu daripada entesis. Bukan 10 minggu selepas balut. Kena faham dia punya konsep tu. Okey. Pada keadaan 10 minggu selepas entesis ni, IFR berlaku pada peringkat ni. Bukan peringkat kita tuai. Kita ulang. Waktunya maksudnya buah masih di pokok. Di peringkat 10 minggu selepas entesis ni dah berlakunya IFR. Faham tak tekan ni? Okey, ni lah sigmoid. Double apa? Tadi Cik Yuri tak tengok graf lah Cik Yuri. Ni adalah bentuk sigmoid. Persamaan yang nampak Y sama juga dengan negatif 0.209 X kuasa 2 apa semua tu. Ingat tak? Ingat ke tak? Ni matematik moden ni, bukan Mac ni. Ingat ke tak? You all lagi muda daripada saya. Ini matematik di UPM ni. Dah, dia kata empat ni. Ni kita tengok dia, kita plotting graf. Kita ambil buah kita setiap minggu. Kita ambil buah sebanyak yang mungkin setiap minggu. So kita buat kita ukur lilit, kita buat ukur lilit apa semua. So kita plotting graf ni. Kita dapat benda ni. Daripada data yang kita dapat saiz buah tu, kita plotkan graf ni. Ni khusus equity memang kena detail macam ni lah no? Saya nak cerita senang. Ni dia. Faham ke tak? Saya dah faham. Okey, so berdasarkan graf tadi, kita dapat anjurkan formula. Kalau dulu kita kira pakai kertas graf bagai dengan tangan, betul tak? Sampai nak pecah kepala-kepala. Tapi lah ni sebab ada Excel, kita boleh guna Excel terus je. Ataupun kita boleh pakai guna SAS. So kita dapat formula ni yang saya sebut tadi. Y sama juga dengan negatif 0.210 X kuasa 2 apa semua. So Y tu adalah ukur lilit mendata buah. Dan X tu adalah umur buah. Kata balik tak yang graf tu. Okey, nampak? Okey, Y Y kod mana? lilit buah ni Y. Y kod ni. Y menegak. So 14 minggu ni 14 minggu. Ya. 14 minggu tu dah Yang ni lilitan buah. Okey, 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm. Okey, ni adalah minggu. Maksudnya kita ambil minggu kedua lilitan buah adalah tak sampai 5 cm minggu kedua. So kecil lagi lah daripada ni lilitan sini. Kita ambil ukur lilit. Kita measure buah tu setiap minggu umur buah tu. So 16 cm yang show balut tu dia. So kita show
5 minggu kat sini. So dia duduk dekat 16 cm. Macam tu. Faham? Okey. Nampak tak? Hubungan korelasi ini memberikan panduan dan perhubungan yang lebih tepat antara saiz, ukur lilit dan umur buah. Bukan saja-saja kita suruh balut saiz 16 dengan umur dia 5 minggu. Kita dah plotting graf ni. Kita dapat daripada formula di graf. Bukan kita saja-saja suruh, nah? Kajian. So bila kita dapat benda ni, barulah kita dapat yang kita praktikkan. Kita mula membalut buah pada saiz lilitan buah 16 hingga 19 cm, 35 hingga 40 hari. Umur dia, ya, daripada antesis. Daripada tadi kepala mancing tu lah, daripada antesis, nah. Yang ni bila kita dapat 16 ni, okey. Ya, daripada maksudnya kita kata kita dapat 16 cm ni, maksudnya buah tu dah stable, dah kurang kadar keguguran. Lepas tu serangan perosak pun dah akan berlaku selepas 19 cm tu. Maksudnya kita lewat balut daripada situ, nanti serangan perosak akan berlaku. Nah. So inilah yang mana kita dapat 16 hingga 19 cm kita kena balut. Bukan kita saja-saja cakap. Nah, ni bukti. Okey, faham nak? Ada apa-apa soalan tak nak tanya sebelum tu? Puan, Ya. sebab ada petani yang selalu bertanya, boleh tak kita balut sebelum 16 dan apa jadi? Boleh. Soalan yang bagus. Amar tanya, boleh tak kita balut sebelum 16? Bagi pihak petani. No? Maksudnya kita nak balut kat minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Betul? Okey. Daripada yang kita buat pemerhatian tadi, kita dapat graf tu, buah di sebelum 5 minggu, kadar keguguran, kadar keluruhan. Tu dia saya perlihkan. Kadar keguguran buah masih tinggi. Kalau tuan-tuan tengok lah ni kejadian yang buah-buah saiz ibu jari tu, satu tangkai dekat tu ada 7 biji kan? 6 biji, 7 biji. Kita dah tagging. Kita nak tengok lepas membalut ni, maksudnya lepas 5 minggu, masa tu umur dia 2 minggu, 3 minggu. Selepas 5 minggu berapa biji yang dia akan tinggal? Selalunya dia akan tinggal 1 biji ataupun tak ada terus di tangkai tu. Nah? So untuk proofkan lagi benda tu, nanti kita tunjuk balik kat tuan-tuan. Nah? Okey. Okey, clear lah. So ni adalah perkembangan buah lah daripada yang graf tadi apa semua. Kita dapat rumuskan macam ni lah. Dia boleh balut. Ya, dia boleh balut. Tapi rugi lah. Tapi rugi. Ya. Rugi. Dia memang boleh balut. Sebabnya mungkin kita nak jaga kosmetik tu jugalah. Sebab bila minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sehingga minggu kelima tu, kutu trip masih boleh menyerang buah tu. Kita kata untuk kosmetik dia lah. Tapi keguguran masih tinggi. So buat apa kita nak rugi kos? Ya, buat apa kita nak membazir kos? Bila kita kata buah ni, kita dapat result kata buah ni umur 5 minggu dia dah stable. Dia tak, kadar keguguran dia dah kurang daripada 20%. Nah? Okay, so ni adalah kita kata rumusan lah. Maksudnya minggu kelima buah saiz 16 sesuai dibalut. Minggu ke-6 dia dah umur, dah ukuran dia dah lebih pada 19 cm lah. Okey. Kenapa kita perlu balut harum manis? Pasal apa? Pasal apa kita kena perlu balut? Sebelum saya bagi jawapan, cuba cerita. Okey, elak sangat perosak lagi. Kurang penggunaan racun lagi. Mengurangkan kos pengeluaran lagi. Memudahkan pengurusan semasa harvest. Memudahkan pengurusan semasa tuaian harvest. Ada lagi tak? Kawal ni perosak. Sebut dah tadi. Okey, so ini adalah 4 tujuan utama kita membalut buah. Satu, kita nak tentukan anggaran hasil lah, betul tak? Sebab kita kira berapa buah yang dibalut, kita tulis setiap hari kan. So kita tahulah berapa biji buah di kebun kita. Sekiranya berlaku kecurian pun kita boleh tahulah berapa biji buah kita yang kena curi bagai apa semua. Kita akan menentukan anggaran hasil. Keduanya, kita akan mengelakkan serangan perosak lah. Terutamanya sekali adalah apa dia? Yang serang buah. Lalat buah. Lalat buah dan kumbang pengorek isi. Dua tu yang major kita lah. Okey, ketiganya kita memudahkan proses penentuan kematangan ataupun tuaian. So apa saya kata lagu tu?
Sebab Kita tagging. sekejap lagi kita akan tagging pembalut kita dengan warna. So bila kita nak tuai nanti, kita tak payah nak buka satu-satu, kita akan tengok warna je. Yang tu sekejap lagi kita akan cerita penggunaan kod warna. Okey. Yang keempatnya, kita nak kurangkan kos pengeluaran lah. Betul? Nah, sebab tadi kita nak kurangkan meracun, kita nak kurangkan kerja-kerja lain lagi lah. Nah. Okey, macam mana nak balut? Kolom. Serelum-serelum je ikat dengan plastik ke apa semua gitu. Betul? Nah, tu adalah kaedah tak betul lah. So, kita guna buah kita adalah buah premium. So, kita kena balut dengan elok lah. Dengan betul-betul nah. Okey, kaedahnya. Okey, pertama sekali kita kena ada gelang harum manis. Betul? Keduanya kita kena ada Dia ada nama saintifik dia tu. Kelang. nama saintifik Cik Nizam kata gelang, bukan gelang. Gelang. Siapa bukan orang Perlis? Ada bukan orang Perlis? Orang Paris ke? Yusri. You know what is a gelang? Gelang. This is gelang. Okay. So yang kat sini kita ada pembalut. Okay, contoh kita ada 1, 2, 3, 4. 4 pembalut lah. Dekat sini kita ada 4 pembalut. Tapi yang kita showkan adalah pembalut apa ni? Putih berlilin. Pembalut putih berlilin. Nah, yang sesuai untuk harum manis. Hak ni pun pembalut juga. Kenapa tak guna hak ni? Hak ni pembalut apa ni? Pembalut ketan minyak. Pembalut tu. Dua lapisan. Hak ni adalah pembalut 2 lapisan. Yang ni kita tak syorkan untuk mangga harum manis nah. Yang ni kita syorkan untuk Perlis Sunshine sahaja. Nah. Perlis Sunshine. Salah. AKA Salah. Nah. Okey. Yang ni. Ni apa dia? Surat khabar lama. Mereka kata ambil hak tulisan Cina. Lagi elok. Sebabnya lalat buah tak erti baca Cina. Ni adalah surat khabar yang dulu memang kita guna lah. Tapi bila MyGap, dia tak di-showkan lah. Untuk MyGap kita tak di-showkan untuk menggunakan surat khabar sebagai pembalut. Lagi satu, kita kata memang kita boleh menjimatkan kos. Tapi kalau ni orang tak baca ada surat khabar. Nak surat khabar pun payah mahal. Kan? Lagi tu bila hujan macam ni, dia akan relai lah. Dia akan hancur lah. Sepatu untuk lalat. Lalat buah nak cucuk tu tinggi lah. Okey, hak ni. Ni apa dia ni? Plastik rorak ke orang Kelantan panggil. Plastik. Okey, ni plastik. Supik. Supik. Ni plastik. Plastik ni kita tak showkan lah untuk mangga harum manis. Dia akan melecok. Yang ni kita guna untuk jambu. Tak ada masalah lah. Tapi untuk harum manis tak boleh. So, yang paling sesuai. Tu dia. Dia main dah. Tu lalat buah. Tu dia. Dia tak kita nak balut buah. Tu dia. Tu lalat buah. Okey, kita akan showkan yang ni lah. Pembalut putih berlilin. Dia dah ada dawai di hujung ni. Untuk senang kita balut lah. Kalau kita pakai surat khabar tadi, kita nak kena stapler, kita nak kena gam apa semua tu kan. So yang ni dia dah ada lah. Siapa tak pernah tengok? Dewan tak pernah tengok? Ni? Pernah. Nasib baik pernah. Kalau duduk. Okey, so tangga lah. Tangga ni kalau tinggi macam saya tak payah guna. Tak apa. Tapi kalau tinggi kan nikmat tu kena guna lah. Tangga. Okey, seterusnya kriteria buah yang untuk dibalut. Tadi kita kata satu kos untuk membalut buah, upah membalut buah adalah 2 kupang. Kos pembalut 23 sen. So 43 sen di situ. So sebelum kita balut, kita kena tengok dululah buah. Jangan balut buah berjerawat, batu, bagai apa semua. Buah yang kita nak balut tu kena segak macam saya. Boleh? Okey, so kita pilih buah yang bersih, buah yang tidak ada serangan perosak. Kita tengok di tangkai dia tu, kita kata contohlah ni buah kayu ni. Kita tengok di tangkai ni dah ada kesan bombardilia, tokak lah. Dah ada kesan antraknum, nak balut buah apa? Dia tunggu masa je nak luruh. Jangan nak balut macam tu. Kalau dah ada serangan perosak tu, jangan duk pergi balut. Buah tidak cacat. Okey. Sebelum kita balut buah, kita perlu sembuh dengan racun serangga dan kulat dululah. Contoh kita nak balut petang ni, pagi ni kita jalankan semburan dahululah. Kalau kita nak balut
Pagi ni, petang semalam kita dah buat semburan racun kilat dengan serangga dululah sebelum kita balut. Nah? Okey lagi tekan ni? Kau lena dah. 2-3 hari sebelum balut. Kalau kita buat kawalan dulu pun boleh tak kan? Ya, tapi seeloknya kita kata sebelum membalut lah. Kita kata kalau nak balut petang, pagi kita buat kawalan. Kalau nak balut pagi, semalam kita buat kawalan. Petang semalam kita buat kawalan. Petang marin. Nah. Okey, ni adalah kaedah membalut lah. Sekiranya satu tangkai bunga kita ada 4 biji, 1, 2, 3, 4 biji. Jangan sekelum semua 4 biji tu. Kesian kat dia sendat. Nah, terkoyak bok lagi. Kalau badan macam saya ni boleh gagah lagi 2 biji. Kalau kena badan sadu-sadu macam Hafizuddin. Nah, macam Yusri. So, satu pembalut adalah 1 biji buah. Jangan dekut sangat. Nah. Ni, sebiji buah, 1 pembalut. Faham? Jangan duk pisah kelom semua. Okey, setiap buah ada dibalut berasingan untuk mengelakkan buah bergeser lah. Angin kan kuat, angin timur. Letup buih kan. Bergeser buah tu. Okey, seterusnya penggunaan bantuan tangga lah bagi membalut buah di dahan yang tinggi. Nah. Okey, sebelum balut kita akan gunakan gelang yang saya cakap tadi ni lah. Ni lah, gelang harum manis. Kita akan sukat. Ni, kita akan sukat. Siapa nak tolong saya? Afiq, main tolong saya Afiq tu, Din. Macam dia teringat kat awet aja. Kau tengok muka saya segok sangat. Pegang atas. Dia pun dah tinggi pokok. Tu. Ni kita anggapkan ni pokok harum manis. Ni dahan. Ni tangkai bunga. Kalau nikmat tinggi ni dia tak sampai ni ke tangga. Nah, so ni pohon ada 4 biji. Ada 4 biji. Macam saya kata tadi, balut satu-satu lah noh. Jangan duk pisah lom semua. Man. Nama apa? Izzuddin, mai tolong balut. Cangkat tinggi macam mana nak naik tangga. Macam ni pokok. Nah, gelang. Pilih ada 4 biji tu nak balut yang mana satu. Nak balut yang mana satu. Nak pun balut. Kita tengok. Lagi kita komen. Ambil mula kecil. Tak boleh. Tu gelang tu pakai hak belah mana dulu tu? Ada 2 belah tu. Belah kecil kan. Okey, so lepas ke tak tu? Lepas. Lepas tu tak boleh balut ke tak? Tak boleh. Tak boleh, okey. Okey, tu urusan yang kedua. Kalau macam ni boleh. Boleh balut, okey. So, yang tu balut dulu. Dah boleh balut. Okey, so maksudnya 16 cm yang tu. Kita tengok pokok je kan dah bergerak pokok. Angin tunjuk. Pokok tu diam. Angin tak main ke waktu ni? Lepak macam ni, balut macam ni. Apa pokok dahan bengkok? Pokok berjalan. Baca lebih ni. Tu lah. Ambil balut ni. Okey. Kita tengok dulu yang dia berlagu. Hari ni suruh Cik Nizam lah balut. Apa beza daripada 2 balut? Ni nak tunjuk dia ni yang silap. Jangan kata silap lagi. Memang telah diharapkan macam tu. Okey. Nampak? Okey, Izzuddin balut dah. Cik Izzuddin pegang tengok. Goyang-goyang tengok pembalut tu. Tarik di atas, tarik di bawah, turun atas. Macam. Tolong tengok. Dia boleh bergerak Izzuddin balut. Okey, kita tengok Cik Nizam pula balut. Cik Nizam pula buah mana? Balut bawah ni boleh eh. Buah sebelah tu boleh balut tu. Ustaz Nizam buat sebelah yang tu. Yang tu. Lain dia balut lain. Balut tasat, kaedah tasat ni. Jangan balut kaedah lain. Kaedah tasat. Banyak orang buat. Banyak ni tasat. Buat aku tak sah. Macam training tadi. Tu lah Bayu dia kata silap dah. Dia ada balut kaedah lain pula dah. Ni memang. Okey. Pokok ni dia kata apa pokok? Pokok dia senyap. Pokok so di tangan pokok tu. Okay, ni yang kedua. Tu 16 lepas. Tak lepas. Okey, so try 19. 19 lepas. So 19 lepas. Masih boleh dibalut lah dengan Boleh balut. warna yang sama lah. Tapi Kalau kita ada kuning, warna kuning. yang sama. Tak ada kuning. Kita anggap je ni warna kuning juga dah. Okey. 1 2 Okey. 3.
Okey, Cik Nizam, ni dengar elok. Tahu apa nak bergerak kan? Okey, nampak tak perbezaan cara Izzuddin balut dengan cara Cik Nizam balut? So, terima kasih. Duduk balik. Saya nak ulang sikit. Yang cakap je masa balut pokok Pokok berjalan. Pokok tangan depan. 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 Okey. Ni Izzuddin balut kenyok-kenyok tadi. Kenyok-kenyok apa dia dalam bahasa baku? Merenyuk. Merenyuk. Dasar ni. Okey, ni Cik Nizam balut dia lipat tepi. Okey, kaedah yang betul yang mana? Dua-dua betul. Macam apa dua-dua betul? Dua-dua balut. Okey, tapi kaedah yang betul adalah yang ni lah. Ni nampak tak betul. Nampak ada renyuk lagu tu, lepas tu dia longgak. Nampak ni ada ruang ni. Nampak? Ada ruang. Ada ruang maksudnya apa boleh masuk? Air. Cik Ia boleh masuk. Koya lah. Bila koya masuk duduk dalam ni, nanti lagi 9 minggu kita buka, bukan main segok lagi buah tu. No? Dia jadi hitam macam baju Amar tu. Okay, so buah kita kena balut. Rapat lah. Sekali kita tunjuk di ladang. Hari kita suruh tuan-tuan praktikal. Tengok ni. Lagi kena praktikal ni. Okay. Okay. So, balut macam ni lah. Buah siap dibalut dengan kemas. Hari kita praktikal. Okay. Dah habis dah cara nak balut. So, kita akan masuk kepada penggunaan kod warna. Kita gunakan kod warna ni, tujuan kita gunakan kod warna ni adalah untuk nak bagi segak kebun kita warna-warni. Betul? Betul. Nampak macam apa? Color of rangoli. Bukan. Okey, kat sini saya buka balik. Okey. Kat sini kita nampak color. Nampak ke tak? Siapa buta color? Tak tahulah. So kita ada 4 color. Demak nampak tak color apa? Kita sebut tengok color apa? Kuning, Merah ke? Bukan oren lah. Oren tu. Kuning, merah, biru dengan putih. Pasal apa putih ni tak cat? Cat habis? Dia cat habis. Okey. Untuk putih ni kita tak cat, kita akan gunakan pada stage buah yang paling banyak. Maksudnya kita tengok, minggu depan paling banyak nak balut buah. Katalah ada 1000 biji. So kita pakai putih lah, kita tak pakai cat lah, kita jimatkan kita punya cat lah. So untuk stage-stage lain, kita pakai color lah. Color yang kita ada. Tak kisahlah color apa yang tuan-tuan ada. Lepas tu untuk nak cat ni, kita showkan cat di tepi lah, senang kita nampak. Tapi kalau tuan-tuan nak cat stompok tang ni ke mana pun tak kisahlah, janji nampak warna tu. Okey, kita gunakan penggunaan kod warna untuk kita senang nak tuai buah kita nanti. Lepas tu apa? Lupa dah. Okey, penggunaan kod warna. Siapa tahu beza satu warna tu berapa hari? 5. Saja satu warna tu adalah 5 hari. Nampak tak? Banyak tak buah? Kebun siapa ni? Saya. Kebun Puan Sureni. Tu dia. Banyak buah dia. Macam-macam warna dia color. Ni bila orang? Rahsia lah bila. Kan kat Sunung rahsia. Okey, nampak? Dia ada sebab ni dia bubuh 2 color. Sebabnya dia dah habis dah. Dia dah guna biru, dia dah guna kuning. So dia letak lah sebab apa? Habis warna. Selalunya peringkat membalut ni kita akan ada 12 hingga 15 kali membalut. Betul tak? Betul. So takkan kita nak beli sampai 12 warna. Betul. So kita beli 5 warna, kita selang-selang lah. Kita campur-campur. So lepas tu kita nampak kat satu pembalut ada merah kuning, biru kuning, hijau kuning, macam-macam warna. So dia ada 12 ke 15 kod warna. Tapi kita kena tulis lah. Kita kena tulis. Okey, kita kena tulis. Kuning balut bila? Biru balut bila? Putih balut bila? Merah balut bila? Hijau balut bila? Faham tak? Selang antara kuning dengan biru 5 hari. Selang antara biru dengan putih 5 hari.
Nah, tapi jangan lekat di pokok belang ke, di store ke. Siapa main tengok, oh dia nak balut, dia nak apa hak colour kuning. Tunggu. Nah. Selalunya Kak Su dia akan sembunyi lah. Buku dia tulis nak balut bila, nak tuai bila. Saya pernah jumpa Audi My Guide, dia tulis Jawi. Dia tulis Jawi. Tak ikut penyambung jumpa buku dia. Kalau hak curi juga tu mesti hak tolong balut kat dia. Dia tanda siap-siap. Sebagai kita kata petani ataupun pengusaha orang mana, dia kena ada rekod warna apa balut, tarikh bila balut dan tarikh bila nak tuai. Nah, so saya tunjuk contoh kat sini lah. Contoh dia balut 5 Februari, dia akan tuai 2 April. Macam mana dia beritahu dia nak tuai 2 April ni? Tanda kalender kuda. Jenuh kira. So kita akan guna roda ni balik lah. Betul? Siapa bawa? Tak bawa juga. Aduh. Okay. So bila kita balut, contoh hari ni berapa bulan? Lupa berapa bulan. 15. Hari ni 15 Februari. Okay, 15 Februari kita akan tuai pada 10, 11, 12 April. So kita pusing je roda ni, tak payah duduk kira kat kalender kuda tu. Sekejap lagi silap. 56 hari selepas balut kita akan tuai. Okey, ada soalan? Habis dah pun. Mana pergi terima kasih tinggal TE je. Okey, selain daripada kaedah cat, dia boleh guna tanda, simbol. Simbol. Dia boleh guna number, tapi number ni takut orang tahu lah kan. Orang mesti akan ambil satu dulu. Kalau dia terbalik pun orang akan mesti akan ambil daripada 10 dulu ke apa semua dulu ke. Nah. Lagi? Ada soalan lagi? Soalan daripada Facebook. Ya. Okey, daripada Azudin Bahadun. Tindakan masa bunga. Jawab ringkas. Okey. Tindakan semasa pokok berbunga. Okey. Sebenarnya untuk fasa berbunga ni kita dah buat Facebook Live pada bulan 1 hari tu. Berapa bulan? 20 berapa tu? 27 hari bulan 1. Okey. So kita boleh tengok baliklah dekat Facebook Live tu, kita cerita pasal kawalan bunga dan putik. Okey, tapi saya jawab ringkas lah. Apa kekurangan bila menggunakan pembalut koko? Okey, apa kekurangan bila menggunakan pembalut koko? Cuba jawab dulu yang kawalan. Jawab ringkas dulu. Okey, yang kawalan bunga tadi. Okey, waktu berbunga ni paling kritikal adalah serangan serangga lah. Serangan serangga perosak dan penyakit. Okey, sekiranya bunga kita kembang pada waktu panas, serangga utama yang akan menyerang bunga kita adalah kutu trips lah. Kutu trips, lompat daun. Yang tu adalah spider mite, tu adalah penyakit utama, serangga utama lah yang akan serang. Itu kita memang kena buat kawalan. Seterusnya kita perlu buat semburan baja folia lah pada peringkat bunga untuk memastikan ataupun membantu kelekatan bunga kita, selain kita jalankan ternakan lalat lah untuk membantu proses proses pendebungaan. Terlupa. Proses pendebungaan. Okey, so soalan kedua. Kekurangan menggunakan pembalut coklat. Okey, kita tak showkan untuk harum manis. Pertama sekali sebabnya penggunaan pembalut dui lapisan atau coklat. Tengok dalam dia. Dalam dia warna hitam. Okey, bila dalam dia warna hitam, dia menyebabkan cahaya tidak dapat menembusi ataupun kena pada buah. So buah ni dia akan menukarkan kulit lah daripada warna hijau kepada kuning apabila masak. So satu, kita nak mengekalkan ciri-ciri ataupun identiti harum manis yang kita angkat ataupun yang kita promote ke Jepun dulu. Buah mangga masak tapi berwarna hijau. Okey, keduanya apabila buah harum manis ni sesuai dituai, kita kata masa matang lah, bukan masak. Masak tu yang dah sedia untuk dimakan. Okey, masa matang, apabila kita check brix menggunakan mesin brix kita, mesin tu tak boleh detect.
Mesin tu tak boleh detect dan kadang-kadang bacaan dia tu gelong lah, tak betul. Lagi satu, untuk buah harum manis yang balut menggunakan pembalut coklat ni, rasa bau dia tidak sesedap buah yang dibalut menggunakan pembalut putih. Dia ada efek sedikit lah, aroma dan kemanisan buah tu sendirilah. Lagi satu, apabila dia ready to eat, sedia untuk dimakan, kulit dia bertukar kepada bronzing, keperangan macam buruk tu. Masa dia mengkat atau matang ni, kita nampak elok kuning golden shine tu. Tapi bila dia masak, kita nampak sebab sifat harum manis ni dia ada bronzing tu. So bila dia hijau kita tak nampak. Bila dia tukar kepada kuning, kita nampak dia akan jadi macam buah buruk lah. Soalan ketiga. Satu lagi dia punya kesukaran masa nak harvest tu pun kita suka. Ya, lagi satu saya terlupa. Terima kasih Cik Nizam ingatkan saya. Kita kata kita harvest 56 hari. Okey, tapi untuk pembalut coklat ni dia boleh jadi lewat lagi ataupun awal lagi. Satu sebab faktor dalam dia panas lah, hitam ni. Kita sukar menentukan kadar kematangan dia tu. Kalau dia overripe, dia akan jadi jelly-seed dengan IFR yang tinggi lah. Dia akan menyebabkan kerugian yang tinggi kepada pengusaha lah. Satu tangkai nak simpan berapa biji? Okey, satu tangkai nak simpan berapa biji? Soalan cepu cemas ni. Okey, kalau kita tengok tadi, satu tangkai bunga kita boleh kita kata boleh nampak putih 3 ke 5 biji. Okey, tapi satu sifat harum manis ni yang kita kena tahu. Sebab tadi kita kata bila kita buat graf yang sigmoid tadi tu, kita kata di minggu kelima buah dah stabil. Okey, maksudnya kadar keguguran buah dah rendah. Okey, masa first memang kita nampak ada 5-6 biji di satu tangkai. Tapi bila sampai minggu ke-5 tu, minggu ke-5 untuk balut, buah ni dia akan natural abort. Maksudnya dia menggugurkan diri dia sendiri. Kita tak perlu tining macam buah-buah yang lain harum manis ni. Kadang-kadang kita nampak 5 biji, 6 biji di tangkai tu, sebiji pun tak ada sebenarnya. Sampai dah balut tu tak ada. Dah lurus sendiri. Okey. Adakah 56 hari tu tempoh yang tepat untuk menilai kematangan? Ya, okey. Kita ambil tempoh 56 hari untuk kita nilai kematangan buah harum manis. Ini adalah kita kata average ataupun keseluruhan lah, majoriti buah. Okey, tetapi sebelum 56 hari tu, seminggu sebelum 56 hari, masa hari ke-49 kita akan mula cek buah kita. Okey, kematangan buah ni dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Kita kata suhu dan cuaca lah. Okey, kita pernah alami situasi di mana buah kita masak matang sebelum cukup umur 56 hari. Waktu tu adalah pada 2016, berlakunya fenomena El Nino. El Nino kan panas kan? Betul lah, La Nina tu hujan banyak. Okey, El Nino. Okey, bila berlaku fenomena El Nino tu, buah kita masak awal 2 minggu. Okey, so nanti untuk next kursus next kursus post harvest. Post harvest untuk harum manis, kita akan ceritalah macam mana kita nak mengenal pasti buah yang matang sebelum kita tuai. Okey, next. Macam mana nak elak serangan daripada lutung datang makan buah? Tembak. Okey, untuk elak serangan lutung, monyet, kera ni, sebenarnya kita pun ada alami masalah tu lah kita kata di keseluruhan negeri Perlis tu. Pelbagai banyaklah kaedah yang kita telah cuba. Dia ikut kepada kesesuaian di tempat tersebut lah. Ada setengah saya pasang perangkap, ada setengah dia jaga kebun dia lah. Bila ada orang ni kera lutung tak kamai lah. So macam-macam kaedah lah tuan-tuan boleh cuba. Macam kita di sini memang kita tunggulah, kita tunggu. Okey. Habis. Okey, so habis. Ada soalan daripada tuan-tuan? Ada. Tadi kita bahas 16. Ya. Yang belah 19 tu dia guna untuk all. Okey.
baru dia nak tunjuk di ladang. Jom kita pergi ladang lah. No? Jom. Okey, so Ada satu soalan. ya. Ini berlaku di kebun tani lah. Okey. Dia dah meracun dah. Dia dah buat kawalan dah. Tapi bila main saiz 16 cm tu, buah tu masih lagi gugur. Kalau tengok kesan pada tangkai tu, mungkin ada serangan lah. Kan? So mungkin ada serangga lain yang spesies baru ke yang dah mula attack selain daripada kutu terik dan juga tu. Okey, saya jawab bagi pihak BBT lah ni. Kadang-kadang saya masuk BBT juga ni. Okey. Boleh. No? Kacau orang ni. Okey. Sebenarnya dulu kita kata ulat bombatilia tu. Kalau tuan-tuan tengok, kalau dekat bunga, dia kecil je. Halus kita tak nampak. Tapi bila mai dekat buah dia jadi besar. Dia punya stage-stage tu lah. Okey, dulu dia tak kacau bunga. Dia kacau pucuk. Lepas tu sejak kebelakangan ni dia kacau bunga. Lepas tu kita pernah alami situasi 2017 kot, tak silap saya. Dia kacau buah yang dah balut, yang dah nak tuai. Maksudnya buah kita dah balut, dah besar-besar dah boleh tuai ni. Tengok-tengok kedebuk-kedebak luruh pada kat bawah. Siapa punya kerja? Ingatkan kera tak pasal kera kena tuduh. Rupanya bila kita cek bombatilia kerat. Banyak ulat lah. Ulat bombatilia tu. No? Lepas tu 2 tahun lepas kot, tak silap saya, buah yang kembang macam ni. Buah yang kembang macam ni, kan kita meracun tapi tak kena. Dia duduk, dia masuk, dia attack di celah ni. Bila kita nak balut, kita selak-selak tengok dah lubang. Tu pun kerja bombatilia juga. Sebenarnya daripada kita kata dia pun belajar kot. Daripada hari ke hari dia kuih cerdik. Daripada dia tak serang bunga, dia serang bunga. Daripada dia tak serang bunga, dia serang buah pula. Okay, so yang tu kita kata kita kena buat pengawasan awal lah di ladang. Setiap pagi kita kena tengok apa serangga yang ada apa semua untuk kita ambil tindakan seterusnya untuk meracun ke apa benda kawalan yang kita perlu buat lah. Okay, so ada soalan tak sebelum kita pergi buat hands on di ladang? Mungkin Cik Puan boleh terang sikit dia punya persen ataupun nisbah kelekatan buah. Okey. Nisbah kelekatan buah itu kita dah terang dalam khusus Bunga. Facebook Live bunga itu. Okey, saya ulang balik. Okey, untuk kelekatan ataupun kita kata hasil harum manis ni, kalau kita tengok peratus kejadian bunga tu sendiri, kita kata bunga jantan, nisbah bunga hermafrodit adalah sangat rendah lah. Seperti dalam kursus yang sebelum ni, kejadian bunga jantan nisbah dengan bunga hermafrodit yang akan jadi buah tu adalah 6 nisbah 1. Sangat beza banyak lah. 6 jantan, 1. 6 jantan, hanya 1 hermafrodit. Okey, daripada pemerhatian ataupun kita kata kajian yang kita lakukan, 9 tangkai bunga. Satu tangkai bunga yang panjang 60 cm tu, kita perlukan 9 tangkai bunga tu untuk dapatkan 1 biji buah untuk harvest nanti. So yang itulah kita kata kekangan ataupun kita kata masalah utama dalam industri harum manis ni lah. Kita kata hasil tu rendah lah. Okey, so jom kita pergi. Okay, soalan last sebelum kita pindah ke hands on. Daripada Encik Teo Seng Huat. Macam mana bena masih boleh membiak walaupun dibalut selepas diracun? Bena ataupun saya rasa koya lah kot yang dimasukkan bena tu. Okey. Salah satu tadi kita kata faktor dia satu sanitasi ladang ataupun kebersihan ladang lah. Selalunya apabila kita membalut buah, tadi ditunjuk kita perlu lakukan penjarangan daun lah untuk mengelakkan koya ni duduk di bawah daun tu dan masuk ke dalam buah kita. Satu lagi cara kita membalut lah, macam tadi kita nampak perbezaan Cik Izzuddin dengan Cik Nizam balut. Satu cekang elok, rapat elok, satu lagi longgak. Kat situ memang faktor utama lah yang kita kena titik beratkan untuk mengelakkan koya tadi masuk duduk kat dalam pembalut kita. Bila dia masuk duduk kat dalam tu, even kita meracun pun dia takkan kena lah. Dia tetap membiak kat dalam tu. Terutama sekali siapa yang pakai pembalut hitam lah memang dia suka lah. Okey. Satu lagi Cik Puan mungkin nak tambah yang soalan Cik Teo tu. Yang dia meracun tapi masih lagi ada serangga. Satu petani dia mungkin dia kena tengok dari segi
penggunaan racun yang sebenar. Kadang racun yang dia guna tu tak kena dengan serangga yang dia nak kawal tu. Kemudian masa dia meracun tu, masa tu kita kena tengok. Paling sesuai pagi dengan petang. Kalau dia meracun masa tengah hari memang tak ada makna lah. Kita kena tengok jugalah racun yang digunakan tu adalah secara sentuh ataupun secara apa Farid lagi satu? Sistemik. Serapan. Kalau sentuh tu dia memang kena ataupun wajib kena serangga tu lah untuk serangga tu mati. Tapi kalau untuk serap tu dia ada di daun tu, bila serangga tu makan masuk ke dalam badan tu dia masih boleh mati lah. No? So kita kata kaedah-kaedah meracun ni pun kita kena tengok jugalah. Okey nah. Racun apa yang sesuai untuk bena? Soalan daripada Putra Syah. Koyo. Set. Dia kena campur dengan okey, untuk koya ataupun kita koya lah kan, koya yang putih tu selalunya kita gunakan white oil lah. Dekat yang nota atau nota yang Facebook live sebelum ni, kawalan bunga dan putih, dekat belakang tu kita ada lampirkan senarai bahan aktif yang boleh digunakan untuk perosak-perosak yang terdapat pada harumanis lah. Boleh rujuk balik nota tu. Bena tu amida chlorhydric dia pakai. Amida. Okey nah, so kita pi hands on lah, jom. Mai. Jom. Mana nak beluk ni? Okey, so pagi ni dekat petak pemerhatian memang kita tengah membalut buah lah. Buah. Ikut je. Ni ikin tak waktu hari ni balut color apa? Jat. Hari ni balut color tak? Okey. Ada. Ni kita punya Izzah. Kita punya pegawai pemantau daripada Teluk Sungai. Oh, okey. Pusat latihan. Pusat latihan. Pusat latihan dan pembangunan. Pengembangan. Okey, Mike. Dah sampai. Sampai pukul dah tadi pukul 9.10. Nak kat mana? Tengok. Ni okey. Tak ada yang kebiang. Tak ada yang nak balut. Ni faham? Okey, kalau tengok taksat ni, saya tak ada nak buat apa lagi. Saya selok je gedebong jatuh. No? Rugilah RM10 ni. Okey, tapi bila kita tengok kesan, nampak tak? Kesan dekat putih ni memang dia natural abort lah, ataupun dia menggugurkan diri dia sendiri sebab dia dah mula kuning. Ni pun dia dah kering lah. Maksudnya bukan sebab saya yang bagi luruh pergi tarik lah. Memang dia jatuh sendiri. Okey, so kalau kita tengok buah-buah yang ada ni dah kita kata sesuai untuk dibalut lah. Okey. So kita akan letakkan gelang ni lah. Kita akan letakkan gelang. Okey, maksudnya 16 tak lepas. So kita akan guna gelang 19 lah lepas. So kita akan balut lah. Mulai hari ni kita akan balut lah buah-buah yang saiz ni.
So tak boleh lah abang guna saya warna apa saya Rahsia. jangan mencuri pula kebun saya. Okey. Contoh. Okey. Contoh hari ni kita akan gunakan warna merah. Contoh ni. Contoh. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. So kita akan balut menggunakan warna merah lah. Okey, kita tunjuk Cik Nizam demo cara nak balut yang betul ya. Okey, kita bersihkan dulu tepi-tepi tu. Okey, kita masukkan buah. Bawah sikit. Okey, kita masukkan buah. Okey, kita lipat kemas-kemas. Kita jangan peronyok macam tadi tu. Kita lipat kemas-kemas. Lilit dan pastikan lilitan ni adalah lilitan ni kejap lah. Jangan kuat sangat lagi dia putih. So kita pastikan lilitan ni kejap, nampak tak? So tak ada ruang-ruang untuk koya masuk lah. Ataupun perosak-perosak lain masuk. Kemah tak? Okey, so kita kalau seeloknya kita bersihkan lah ranting-ranting kita ni. Daun yang perlu untuk satu biji buah ni adalah 35 helai daun sahaja. Sekiranya daun yang tak perlu tu kita buang lah untuk mengelakkan perosak lah duduk dekat situ. So ni contoh lah. Okey, nampak? Ni buah yang dah out, kita kata bentuk tak elok apa semua ni. Kita tak payah balut lah. Tapi ni dia akan gugur lah dalam masa terdekat ni. Nampak? Ni dia ada 4 biji ni setangkai. Jatuh. Nampak? Ada luruh ni lagi. Nampak dia akan natural board lah. Nampak tak? Okey. Dia dah kuning. Dia tak akan lekat lah. Tangkai ni lebih daripada Dia banyak. kata Cik Pah. Okay, contoh ni kita kata dia punya tangkai pengasuh lah. Ya. So kalau kita buang ni tak Okey, kalau kita buang tak ada masalah. Tapi kita tak boleh buang rapat ni. Sebab nanti getah ni akan kena. Dia akan rosakkan kosmetik. Kalau kita nak buang, kita buang panjang sikit pun tak apa. Sebenarnya dia tak ada masalah pun nak buang atau tak buang. Tapi kalau buang tu dia akan mengganggu. Kalau tak buang, kerana ni dia duduk bagi Ya, calak tapi nanti kita balut kan kita akan ambil yang ni yang kita akan tinggal ni kat luar. Dia tak ada masalah lah untuk kita buang ke tidak. Tengok jatuh nampak tu. Bekas tokok, bekas gigit lah. Dia dah keluar dah. Nampak. So masa saya duduk kat sini dah sampai 5 minit pun 4 biji dah luruh. RM40. Nampak tak pasal apa? Mangga harum manis kita tu mahal. Nak boleh sebiji pun susah. Macam ni dia dah ada kesan-kesan anthracnose ni. Anthracnose dia ada kesan tokok-tokok trip ni, bekas trip. So dah tak elok lah. Dia memang akan luruh lah. Cuma lambat dengan cepat. So macam ni minggu ketiga, minggu keempat. So memang dia akan luruh sendiri. Kalau tuan-tuan tengok banyak buah kat bawah luruh. So bila buah banyak luruh kat bawah ni jangan pula biak macam ni. Sepatutnya kutip. Nanti kita akan kutip lah. Yang ni akan menyebabkan pembiakan lalat buah lagi lah. So kita akan kutip buah-buah yang gugur kat bawah ni. Ada soalan tak? Penjarangan daun tu, saya bilang kita buat. Okey, penjarangan daun tu seeloknya kita buat masa tengah membalut ni lah. Tapi jangan pergi kerat buah tangkai ada buah teriak. Buat penjarangan daun ni dengan berhati-hati lah. Tapi selalu je kami ni terkerat buah tu. Kumbang melangkah ni dia ganggu pucuk. Ni dia. Mana partner dia? Seorang dia ada. Aduh, kesian dia. Yang ni dia makan dia jenis Yang ni dia mengunyah tapi dia ni pucuk. dia bukan isak ni. Tak, dia mengunyah pucuk. Daun kering pun dia makan. Okey, ada lagi tak sebelum kita habis? Sebelum kita pas dekat Cik Farid. Ada yang buah lebih daripada 19 cm. Okey, ada. Buah yang lebih daripada 19 cm dan kita terlepas balut. Okey, contohnya kita balut sebelum hari ni kita balut merah. 5 hari sebelum ni, hari ni hari apa? Selasa. Selasa, Isnin, Ahad, Sabtu, Jumaat, Khamis. Maksudnya Khamis minggu lepas kita gunakan pembalut biru. Contoh. Okey, kita gunakan pembalut biru. So, mana yang kita kata terlebih daripada 19, kita akan balut baliklah menggunakan ni ada sebiji. Besar sangat lah tu. Lepas banyak sangat tu. Nampak tak buah di sebalik daun ni? Nampak? Ni 19. Tu 19 cm. Okey, dia dah terlebih
Nampak? Dia lebih tak boleh masuk. Dia sangkut. Dia dah sangkut 19 cm. So yang ni kita akan undok satu colour sebelum ni lah. Maksudnya yang ni kita akan balut. Tapi kita menggunakan pembalut yang warna merah lah. Contoh pembalut biru. Contohnya pembalut biru yang minggu lepas hari Khamis kita pakai. So untuk buah yang melebihi 19 cm kita akan undok satu pembalut warna. Satu warna pembalut. Nah? Faham tak? Faham tak Izzuddin? Faham tak? Izzuddin? Faham? Faham Izzuddin? Mat faham ke tak Mat? Nah? Okey. Saya rasa tak ada dah soalan. So saya pass dekat Cik Farid lah. Cik Farid balik. Okey, thank you. Kehadiran yang dia tujuh. Yang hadir 6. Okey, terima kasih kepada Puan Sharifah Azwani di atas kursus dia bertajuk Membalut Mangga Harum Manis. Sebelum kita ke kursus yang seterusnya, marilah kita sama-sama berehat dan menjamu makanan yang telah disediakan. Dijemputlah semua untuk ke tempat kita tadi. Break tu. Makan. Pergi sambung Cik Farid. TOD. Ada apa-apa nak pesan sebelum kita akhir live? Okey, terima kasih kepada Datuk Setia di atas khusus penganjuran khusus kita pada hari ini, dan diharapkan semua petani dan penonton dapat memanfaatkan ilmu yang kita sampaikan pada pagi ini, dan tuan-tuan dapatlah menjaga kualiti harum manis pada tahun ini dengan lebih baik lah. Sebab kalau kita tengok dari segi kualiti, itulah satu-satunya yang mampu untuk kita buat untuk kita tingkatkan lagi pengeluaran harum manis kita pada musim ini. Dan kita haraplah dengan adanya kursus ni tuan-tuan dan perempuan dapat memanfaatkanlah ilmu kita pada kali ini, insya-Allah. Sekian, sehingga kita jumpa lagi lah pada slot yang akan datang. Okay, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Encik Yudi Hamzan, kita punya AOD untuk daerah negeri Perlis. So diharap semua petani dan penonton boleh mengikutilah manual yang diberikan ni. Okay, kita akan end live di sini. Terima kasih kepada